untuk tahun 2023, kita telah menyumbang sekitar 11.9% sektor pertanian kepada ekonomi negara secara totalnya. Di mana dalam perincian tersebut, kita boleh bahagikan kepada 3 nilai ataupun ditambah yang utama yang terlibat, iaitu dari sektor pertanian, dari sektor pembuatan dan sektor perkhidmatan yang berkaitan dengan agromakanan, terutama termasuk juga bagi produk-produk hiliran lah. Jadi untuk setiap pencapaian itu, kita boleh bahagikan umpamanya untuk sektor pertanian sahaja, nilai ditambah yang dicatatkan bagi sektor pertanian adalah sekitar 1.4%, bagi sektor pembuatan sebanyak 3.6% dan bagi sektor perkhidmatan sebanyak 5.1%. Jadi kita percaya dengan foundation yang di penghujung tahun 2003 ni memberikan satu formula yang baiklah untuk kita kecapi berlandaskan kepada inisiatif-inisiatif yang akan kita rangka pada tahun ini. Jadi suka saya tarik perhatian pada tahun ini, kalau kita lihat amanat Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Kecemasan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu pada 16 Januari yang lalu, dalam sesi amanatnya YB telah menegaskan pada tahun ini industri padi dan beras akan diberikan tumpuan utama, di mana kita reformkannya dalam arti kata lain dalam konteks gelombang padi. So gelombang padi ini kita ada beberapa inisiatif lah dan langkah-langkah yang telah pun digariskan untuk dilaksanakan pada tahun ini. Pertama, untuk meningkatkan pengeluaran padi menerusi pelaksanaan program Smart SBB, Smart Sawah Berskala Besar, dan juga program penanaman 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Itu bagi langkah yang pertama. Dan langkah seterusnya adalah mengurangkan kehilangan lepas tuai, for harvest loss, melalui proses ataupun pengurusan lebih sistematik dan cara penanaman yang lebih efisien lah bagi mengurangkan hasil kehilangan tuai yang semakin meningkat. Dan yang ketiganya adalah untuk menggalakkan pihak petani itu sendiri menggunakan benih padi yang sah. Kadar ini supaya mengelakkan benih padi yang problematik, contohnya dari segi padi angin ataupun yang mudah terlibat ataupun benih-benih yang mungkin prone kepada sangga perosak dan sebagainya dapat dikurangkan. So itu bagi langkah jangka masa awal lah, jangka masa pendek, quick wins yang boleh kita laksanakan. Manakala bagi langkah jangka masa panjang, kita juga telah gariskan beberapa alternatif, antaranya untuk membangun dan melengkapkan infrastruktur di kawasan pengairan padi itu sendiri. Kita sedia maklum, untuk membolehkan production ataupun yield yang bagus, sistem pengairan mainkan peranan penting lah, selain daripada penggunaan benih padi dan juga selain daripada input-input pertanian yang diberikan tadi. Maksudnya dari sistem peparitan perlulah efisien bagi membolehkan air itu mengalir masuk mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Yang keduanya, kita tak lupa juga di Sabah dan Sarawak, di mana kita akan memperkenalkan juga dasar baharu bagi benih padi sah yang akan turut diperluaskan di Sabah dan Sarawak. Selain itu, dalam konteks R&D, kita akan juga menghasilkan beberapa variety padi yang tahan atau berintang terhadap penyakit dan sebagainya lah. Dan ini merupakan salah satu usaha yang kita akan jalankan bagi secara berterusan lah bagi tempoh 2024 hinggalah akan datang. Jadi di peringkat ini pihak kementerian kita peka, dan antara inisiatif ataupun bantuan yang kita laksanakan ada beberapa lah. Yang pertamanya, kalau kita lihat bagi tempoh 2021 sehingga 2023, kita ada satu program, iaitu program pembangunan semula projek agromakanan ataupun secara ringkasnya kita namakan sebagai PPSPA lah. So untuk program pembangunan semula projek agromakanan ini, dia merupakan salah satu projek bantuan bencana yang diberikan kepada sektor-sektor yang terlibat lah, umpama petani, peternak, nelayan. Dan selain itu, bukan sahaja kepada 3 sektor ini, kita juga membantu kepada pertumbuhan peladang, kepada produk ataupun pengusaha industri hiliran, iaitu industri asas tani, pengusaha aquaculture dan sebagainya, termasuk juga pengusaha di peringkat agropelancongan. Jadi kita kata keseluruhan sektor-sektor ini melalui program bantuan yang saya nyatakan tadilah. Dan selain itu, untuk tahun 2024 kita ada satu lagi bantuan, kita perkenalkan tabung bencana pertanian ataupun TBP lah untuk tahun ini, di mana kalau ikutkan ia merupakan kesinambungan daripada program PPSPA yang saya nyatakan tadi. Jadi dalam konteks tabung bencana pertanian ini, satunya of course dia akan memberikan bantuan kepada golongan-golongan sasar akibat bencana, dan antara lain kita juga telah peruntukkan untuk tahun ini lebih kurang 50 juta bagi pelaksanaan tabung bencana pertanian. Kalau ikutkan tadi untuk yang program PPSPA, kita lebih kepada bantuan secara in-kind, umpamanya dari segi pemberian bantuan input pertanian dan juga khidmat nasihat lah untuk pihak petani ataupun golongan sasar yang terkesan itu tadi.
Kalau melibat dari aspek pendidikan generasi muda untuk meminat dalam bidang pertanian dan peternakan, kalau dalam konteks di Kementerian Pertanian, kita ada beberapa program dan inisiatif yang dilaksanakan lah. Yang paling ketara adalah kita ada satu program Agropreneur Muda, PAM, yang mana telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Ianya merupakan satu program khusus bagi meraih golongan belia, terutamanya bagi mereka yang berumur antara 18 hingga 40 tahun. Jadi dalam program ini, apa yang kita galakkan dari segi pelibatan golongan belia ni, dia adalah di sepanjang rantaian makanan, terutamanya melibatkan sektor tanaman, perikanan, ternakan dan juga industri hiliran seperti industri asas tani lah. Dan selain itu, kita juga provide training ataupun dari segi khidmat nasihat dalam bidang pemasaran umpamanya. Dia tak nak mereka produce sahaja bekalan, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk memasarkan produk pertanian mereka. Jadi elemen pemasaran sangat penting lah, supaya apabila mereka produce, sehinggalah ke aspek pengedaran dan pemasaran, dan akhirnya keuntungan tu diterima kembali kepada belia itu sendirilah. Jadi orang kata dari segi rantaian itu kita liputi hampir keseluruhan lah bagi memberi bantuan kepada pihak belia umpamanya. Dan dalam bantuan di bawah PAM ini juga kita ada dua perkara, iaitu dua bantuan lah. Satu adalah geran yang kita peruntukkan. Ada geran RM20,000. Tak payah bayar balik pun, percuma sahaja di bawah program Agropreneur Muda. Cik umur berapa? Umur saya 30 dah. Okay, kalau 30 boleh, sebabnya syarat-syarat dia daripada umur 18 tahun sampai 40 tahun. So dalam RM20,000 tu cik boleh mohon shin, konsum makanan, bahan mentah. Untuk packaging pun boleh. Macam-macam lah boleh buat dengan RM20,000 tu. Janji kena ada SSM. Yang tu wajib. Maksimum dalam RM20,000 seorang. Dan juga kita ada bantuan in terms of khidmat nasihat dan bantuan teknikal yang akan kita berikan bagi setiap bidang yang diceburi ataupun yang dipilih oleh peserta PAM itu sendirilah. Memang menjadi hasrat kementerian lah supaya kita berubah daripada penggunaan sektor pertanian menggunakan konsep konvensional pada konsep penggunaan teknologi moden ataupun teknologi pintar. Dan kita sedia maklum bahawa penukaran kepada konsep ini amat berbaloi kerana ianya bukan sahaja meningkatkan dari segi produktiviti pengeluaran makanan, tetapi juga dapat mengurangkan sekiranya berlaku isu-isu kualiti umpamanya, ketidaktentuan kualiti dari segi benih ataupun dari segi produce yang kita generate selepas dihasilkan itu. Dan selain itu, ia dapat juga mengurangkan dari segi aspek perubahan iklim apabila kita menggunakan penggunaan teknologi moden ini, dan isu tenaga buruh juga dapat diminimumkan. So ini antara perkara yang kita rasa sangat berguna, dan setiap golongan sasar wajarnya menggunakan teknik teknologi pintar ataupun pertanian pintar ini dalam konteks pertanian mereka. Jadi dalam selain daripada meningkatkan produktiviti, yang keduanya ianya memberi juga terms of wellness of the farmers, di mana masa dapat minimumkan, tapi in the end of the day kualiti hasil pertanian itu dapat dicapailah menerusi penggunaan teknologi pintar ini.